Next, kita akan masuk pada tajuk mencuri. Apakah itu mencuri? Mencuri ialah mengambil harta orang lain secara sulit atau secara diam dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud, dan lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai satu hukuman, pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Next, kita masuk kepada hukuman mencuri. Okey, bagi hukuman mencuri, kita kena potong tangan kanan dia. Okey, first kita kena potong tangan kanan dia. Dan ulama bersepakat, jika mereka mencuri untuk kali yang kedua, maka kita kena potong kaki kirinya pula. Seterusnya, bagi syarat saksi, mestilah dua orang lelaki, adil, tidak fasik, sendiri yang melihat, baru berlaku dan dakwaan oleh tuan harta yang sah. Syarat-syarat pengakuan ialah Okey, seterusnya kita masuk kepada syarat pencuri. Syarat pencuri ada 6. Yang pertama, mestilah mukallaf. Okey, dah mukallaf, mesti kita tahu mestilah berakal, lagi balik ataupun sampai umur, lagi mestilah dengan kehendak sendiri, maksudnya bukan dipaksa lah. Okey, dan seterusnya mestilah dia mencuri tu bukan dalam keadaan dia kelaparan atau kebuluran. Okey, maksudnya bukan dalam keadaan darurat lah dia mencuri tu. Dan yang last sekali, bukan harta bapanya. Okay, kat sini kita nak huraikan sedikit tentang bukan harta bapanya. Sebab apa? Kalau anak curi harta bapa, boleh. Sebab apa boleh? Sebab memang syarat ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Okay? So memang hak anak untuk dapatkan apa yang dia nak daripada ayahnya. So sebab tu, jika anak mencuri harta ayah, dikategorikan sebagai tak apa. Dia tak disyaratkan supaya dia adalah pencuri. Seterusnya kita masuk kepada syarat barang yang dicuri tu, syarat harta yang dicuri. Okay, syarat harta yang dicuri mestilah bernilai di sisi syarak. Okey, dan seterusnya mesti sampai kadar, mesti sampai nisabnya. Maksudnya sampai kadarnya, itu berapa? Iaitu tidak kurang daripada 1/4 dinar dan 3 dirham. So maksudnya kalau lebih daripada 1/4 dinar dan 3 dirham, maka barulah dikenakan hukuman hudud terhadapnya. Okey. Dan seterusnya, barang tu mestilah barang yang disimpan di tempat yang selamat. Okey, kiranya macam mana? Kalau contohnya kita dah simpan barang tu betul-betul kat tempat selamat, okey, tiba-tiba barang tu dicuri. So pencuri tu boleh dikenakan hukuman hudud terhadapnya. Tapi kalau contohnya barang tu berharga, tak kira berharga sekalipun, tapi kalau kita biarkan dia dekat tempat yang terbuka, okey, kebarangkalian untuk orang tu mencuri sangatlah tinggi, betul tak? So maksudnya orang tu tak perlu dikenakan hukuman hudud. Sebab apa? Sebab salah kita, sebab kita sendiri yang biar barang tu dekat tempat yang terbuka. Okey, so kalau barang tu disimpan di tempat yang tersembunyi, baru dikenakan hukuman hudud, iaitu kelentangan dekat orang yang mencuri lah. Okey, dan yang seterusnya, barang tu mesti barang yang tahan lama dan tidak mudah rosak. So kalau bahan yang tahan lama dan tidak mudah rosak ni contohnya macam apa? Macam kereta, motor. Okay? Kalau contohnya orang ni dia curi kita punya makanan. Okay, makanan tu sangat berharga untuk kita. Sebab kita tak ada makanan lain, kita ada satu je makanan. Contohnya nasi lemak. Okay, kita dah tak ada duit, kita cuma ada nasi lemak tu je untuk kita makan. Dan tiba-tiba makanan kita tu kena curi. So dekat sini tak perlu dikenakan hukuman hudud sebab jenis makanan tu dia bukan jenis yang barang yang tahan lama. Okay? Dia boleh rosak. Okay, so tak perlu dikenakan hukuman hudud. Hakikatnya dosa tetap dosa, tapi cuma beza dekat sini hukuman hudud tak perlu dikenakan lah terhadap orang yang mencuri tu. Okay? Terusnya, barang itu mestilah barang yang terpelihara. So maksudnya pencuri tidak ada hak lah untuk ambil barang tu sebab barang tu dah terpelihara. Dan next, barang tu pencuri tidak dibenarkan masuk atau ada keizinan ke tempat barang curian tu. Okay, so kiranya kalau pencuri ni
walaupun kita suruh barang tu dekat tempat yang sembunyi ke apa, tapi hakikatnya kita benarkan pencuri tu, kita tak tahulah pencuri tu boleh jadi siapa je kan di kalangan kita ke. Okay, bila kita benarkan pencuri tu masuk di tempat yang ada barang curian tu, so maka kalau pencuri tu melakukan pencurian, so tak kena hukuman hudud. Sebab siapa suruh kita bagi dia masuk. Okay, so kalau kita memang tak bagi dia masuk langsung tempat tu apa, memang tak dapat keizinan, so kalau tiba-tiba barang tu hilang, so maknanya pencuri tu akan dikenakan hukuman hudud sebab memang kita dah tak bagi masuk kan. Okay, dan yang last sekali ialah barang curian tersebut berasal daripada niat mencuri sendiri. Next, kita nak masuk kepada kaedah membuktikan jenayah mencuri. Okay, so yang pertama kita mestilah ada pengakuan daripada pencuri itu sendiri. Seterusnya kita mestilah ada keterangan daripada 2 orang saksi lelaki yang adil, dan seterusnya sumpah yang mardud. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal sumpah yang mardud. Okay, sumpah yang mardud ni macam mana? Sumpah yang mardud ni maksudnya sumpah yang dikembalikan, sumpah pencuri dikembalikan kepada orang yang mendakwa. Okey, kini macam ni kita kena sedasa sikit. Okey, macam ni. Sumpah yang mardud ni dia akan berlaku contohnya bila orang yang mendakwa bahawa seseorang itu mencuri, dia kena bawa saksi. Okey, tak kena bawa saksi. So, sebab apa saksi ni akan bagi keterangan yang bahawa dia nampak pencuri itu buat mencuri macam mana kan. Okey, tetapi kali ni orang yang mendakwa dia tak bawa saksi. Dia tak bawa saksi. Bila dia tak bawa saksi, so akan jadi macam nak dengar cakap siapa ni? Nak dengar cakap pencuri ke nak dengar cakap orang yang mendakwa? Sebab orang yang mendakwa ni dia tak bawa saksi. Okay, orang yang mencuri pula dia tak ada, dia pula cakap yang dia tak mencuri. Contohlah, dia cakap dia tak mencuri. Lepas tu, okay, so kali ni disebabkan kes macam ni, kita kena gunakan sumpah mardud ni. Okay, so macam ni contohnya, orang yang, okay, so bila ada pencuri ni dia mengaku yang dia tak bersalah. Okay, so kita kena suruh dia bersumpah bahawa dia tak bersalah. So kalau dia tak berani bersumpah yang dia tak bersalah, so maka dia akan dijatuhkan hukuman hudud. Okay, sebab bila dia tak berani tu maksudnya dia macam dia bersalah sebenarnya. Okay, sedikit penambahan, semua orang boleh buka muka surat 455 untuk yang soalan ni. Soalan bawah sekali, sebab kat sini kita nak tunjuk bahawa kita faham ke tidak mengenai konsep mencuri dekat sini. So kita tengok soalan yang dia bagi. A meminta B menjagakan ATM-nya ketika dia menyertai satu lawatan ke Turki. B mengetahui nombor PIN kad tersebut kerana dia yang pernah diberitahu oleh A. B telah mengambil sejumlah wang daripada akaun A tanpa pengetahuannya dengan niat untuk mencuri. So kiranya kat sini A ni dia nak pergi keluar negara. So dia suruh B ni jagakan dia punya kad ATM. So B ni tolong jagakanlah kad ATM dia. Dan A ni dia dah pernah bagi tahu B dah yang nombor PIN kad ATM dia apa. Okay, nombor PIN. Kepentingan nombor PIN sepatutnya tak boleh bagi tahu orang sebab confirm orang boleh ambil duit kita. A ni dah pernah bagi tahu B dah dia punya nombor PIN apa. Tapi dia tak cakap dengan B ni boleh ambil duit dia. Tak, dia suruh jagakan sahaja dia punya kad tu. Okey, tapi alang-alang B ni dah jagakan kad dia dan B ni pun dah tahu nombor PIN dia. So B ni pun pergi buat pencurian. So dia pergi buka bank A ni senyap-senyap, pergi ambil duit. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak kata bersalah ke atau tidak? Maksudnya nak dikenakan hukuman hudud atau tidak? So kita tengok dekat sini. Dia kata jelaskan hukum dan alasan bagi kes di atas. Hukum hudud sarikah itu mencuri tidak boleh dilaksanakan ke atas B kerana hifzu di sini telah musnah. Hifzu ni maksudnya penjagaan telah musnah apabila A memberikan nombor PIN dan kad tersebut kepada B. Okay?
B akan dihukum dengan hukuman takzir kerana syarat-syarat kepada sabitan jenayah curi tidak sempurna. Okey. Kalau macam kita tahu, kita flashback balik, macam kalau hudud ni, mesti barang tu mesti kita pelihara dan kita tak akan benarkan sekali orang sentuh barang tu sebab benda tu sangat berharga, betul tak? So, kali ni, A ni dah salah sebab dia pergi bagi B ni nombor PIN. Dia dah bagi B ni nombor PIN, dia siap bagi B pegang lagi kad tu. So, macam kalau B mencuri, macam salah A lah. Siapa suruh A bagi tahu? Pernah bagi tahu B apa nombor PIN dia? Siapa suruh dia pergi bagi? B ni jaga. Okay? Kalau benda tu betul-betul berharga, jangan bagi orang. Okay? Sebab tu tak perlu dikenakan hukuman hudud dekat si B ni. Tapi dikena hukuman takzir. Okay? Sebab apa? Hukuman hudud ni, bila dah sempurna syarat-syarat dia, macam yang kita dah cakap semua tadi, syarat harta semua tu, so baru akan dikenakan hukuman hudud. Sebab kat sini tak sempurna lah. Tak sempurna sebab apa? Sebab syarat harta dia tu, dia tak simpan di tempat yang selamat. Malah dibagi orang lain. Orang lain yang pegang. So, orang kata macam tak sempurna. So, tak perlu dikenakan hukuman hudud, maka hukuman takzir sahaja dikenakan. So, dah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab sudi mendengar. Harap dapat manfaat apa yang diajarkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.